Kita sama-sama ingin memerhati pada halaman 31 ini, apakah ringkasan sinopsis untuk kita faham kandungan ini. Bermula daripada ayat 197 ya, mari sama-sama kita perhatikan. Ia bercakap tentang hukum-hukum haji dan umrah. Ya, apakah hukumnya dan apakah peraturannya, termasuk apakah nilai ya di sebalik rukun Islam yang kelima ini, dan itu diteruskan pada ayat 198 hingga 202, di mana pada kali ini lanjutan tentang haj. Maksudnya halaman ini bercerita tentang haj dan haj dan haj ada kaitan dengan umrah, dan itulah yang kita ingin sama-sama pasakkan, fahami. Moga-moga Allah mudahkan urusan bagi tuan-tuan yang ingin pergi ke haj ataupun bagi yang sudah pergi ke haj. Kita doakan semangat haj itu kita hidupkan menjelang dalam kehidupan kita seharian. Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Tiga perkara yang boleh kita ambil daripada halaman ini, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, dalam kehidupan buat persediaan terbaik, dan persediaan terbaik itu adalah takwa, ya, bukan sekadar nak pergi haji itu sebagai satu latihan, tapi kita bawakan dalam kehidupan kita seharian. Yang pertama. Yang kedua, bangkitkan semangat haji dengan selalu istighfar sebelum pergi haji, semasa berhaj, ya, ketika berada di Arafah, di Muzdalifah, dan selepas balik haji itu, kalau kita selalu beristighfar pada Allah SWT, itu petanda bahawa sebenarnya haj kita itu adalah haj yang mabrur. Dan yang ketiganya, amalkan doa mohon kebaikan bukan sekadar di dunia sahaja. Walaupun kita nampak dunia ini lebih menarik, tetapi kita tahu bahawa akhirat itu amat berharga, lebih panjang, lebih besar ganjaran yang Allah berikan dengan doa yang dibacakan pada ayat 201. Satu perkataan yang penting yang kita nak lihat pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Perkataannya ialah ata. Ya. Perkataan ini banyak berulang, 549 kali disebut dalam Al-Quran, yang bermaksud didatangkan, diberikan. Dan kalau kita tengok pada muka surat ini, kita akan nampak perkataan ini di mana, Ustaz? Kita cari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah. Kita pakat cari. Pakat cari sama-sama dekat mana yang ada perkataan, ya? 200 bukan? 200. Yang tuan-tuan dapat tak dekat ayat 200? Clue dia. Dapat ke tak dapat? Jawapannya ialah kat mana? Dia bukan dalam bentuk yang asal. Okey. Dia lafaz yang lain tak? Jawapannya ialah betul ayat 200. Kat bawah itu may yaqulu rabbana atina. Okey. Atina, ya, bila bercakap tentang atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah, ini satu doa, tapi doa yang bukan jangan diamalkan, jangan ambil terus tuan-tuan, ya. Kita ada doa yang betul pada ayat 201. Baik, kita masuk pada slot tajwid pada kali ini. Untuk tajwid, kita ingin membicarakan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Masih lagi berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Boleh kita perhatikan di skrin kaca TV kita, berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran, iaitu yang ke-16 ialah membaca dengan melihat mushaf. Antara adab juga kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Adapun begitu, tidak menjadi kesalahan kalau kita membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Kalau kita dah hafal Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, dia mengulang Quran, maka tak menjadi satu kesalahan dia tidak melihat mushaf. Yang ke-17, dianjurkan membaca secara bertadarus ataupun disebut secara bersilih ganti. Kadang-kadang kita buat halaqah, kita buat bulatan, ada seorang guru pembimbing, maka seorang baca. Habis bacaan, ditegur ataupun dibimbing oleh guru, kemudian diteruskan oleh peserta ataupun pembaca yang seterusnya. Yang ke-18, dianjurkan untuk membaca dengan suara yang baik. Baca Al-Quran, kita menggunakan suara yang baik. Apa suara yang baik itu? Ialah suara yang kita guna. Jangan baca macam orang malas baca Quran. Macam mana malas baca Quran? Dia nak buka mulut pun tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu tidak dianjurkan. Baca dengan suara yang Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang jelas dan cuba menggunakan suara yang baik. Suara yang baik ini mudah sahaja. Untuk tips saya bagi, tuan-tuan buka saja YouTube, kita type lah
apa nama ni, Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam Abdul Rahman Sudais, ataupun taik nama Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman umpamanya. Dengar bacaan tu kita nak dapatkan alunan suara itu. Sebab bila kita sebut suara ni dia tak boleh pisah dengan alunan. Okey, alunan tu mungkin tak perlu kita nak ambil kelas yang khas untuk nak belajar macam mana nak alun. Kita perlu banyak mendengar. Quran ini kena banyakkan dengar. Sebab tu Al-Quran bila dibaca kita kena diam. Diam tu bukan sekadar diam, kita perhatikan. Sebab apa? Kita dapat banyak manfaat daripada apa yang kita dengar tu. Itu konsep kita nak ambil bacaan Al-Quran. Kena diam, dengar. Selepas kita dengar bacaan itu, barulah kita baca. Barulah kita ikut. Fa iza qara'na, bila kami baca, barulah kita baca. Itu konsep. Sebab suara yang baik ini dia tak boleh lari daripada alunan. Alunan itulah yang dinamakan para ulama-ulama qurra yang terkemudian dengan bayati, dengan nama Hijaz, dengan tarannum disebut sebagai sabah, nahawan dan sebagainya. Semua ini adalah semata-mata kita nak alat sebagai alat nak mencantikkan suara ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala.